Assalamualaikum dan selamat datang ke sesi soal jawab bisnes Facebook. Dan dalam siri video ni saya akan jawab soalan-soalan yang saya terima melalui email. Dan saya terfikir kalau saya jawab balas email ni, seorang je yang tahu, orang yang tanya itu saja yang tahu. Jadi saya fikir lebih baik saya rakam video dan kongsikan jawapan saya supaya lebih ramai orang dapat tahu, dan supaya ilmu tu lebih banyak dapat dikongsi kepada orang ramai. Okay, ni soalan pertama dari Iklan Shop dan Iklan Shop ni tanya, Assalamualaikum, saya memang berminat dengan teknik dan penerangan yang tuan berikan. Dah cuba teknik NLCI yang saya bagi. Okey, memang berkesan. Sekarang sedang kumpul modal untuk beli VCD dan menghadiri kursus. Okey, terima kasih. Saya hanya suri rumah biasa dan agak mengambil masa untuk mengeluarkan modal sebanyak itu. Okey, seperti sebelum ini saya dah banyak kali join program MLM dan banyak habis duit tapi income zero. Okay, saya pun macam tu juga. Jadi apalagi nak meyakinkan suami. Apapun saya berharap sangat satu hari nanti dapat membeli VCD dan menghadiri kursus tuan. Okey, terima kasih. Saya ada berniaga secara online di Facebook. Tolong komen page saya. Okey, mula-mula sekali saya nak bagi komen sikit lah tentang VCD. Okay? Ada juga ramai orang komen yang harganya mahal, 100.5, mahal untuk VCD. Padahal modal nak keluarkan CD tu murah aja kan, tak sampai RM5 pun. Jadi memang kos VCD, DVD tu sebenarnya murah, tapi ilmu yang ada dalam tu berbaloi dan nilai dia sebenarnya lebih daripada 150. Contohnya saya dah jana ribuan ringgit. Jadi kalau nak kira, nilainya sepatutnya ribuan ringgit DVD tu. Tapi saya cuma jual dengan harga 100.5. Dan kedua, kenapa saya letak harga macam tu? Sebenarnya benda ni adalah rahsia saya. Dan dalam perniagaan, kebiasaannya dia punya persaingan tu akan tikam menikam antara satu sama lain. Bila saya jual DVD ni, saya sebenarnya melahirkan beratus-ratus pesaing saya, kerana saya keluarkan rahsia saya dan kongsikan pada orang. Jadi saya letak harga mahal supaya saya tahu cuma orang yang betul-betul nak benda tu saja yang dapat ilmu ni. Saya nak orang-orang yang betul-betul mahukan benda tu dan berusaha ke arah nak kejayaan. Macam tu saya tak kisah nak kongsi ilmu ni. Tapi bagi orang-orang yang tak berapa nak serius kan, nak curi ilmu, lepas tu nak tikam saya balik ke apa ke, saya kisahlah. Nak tikam menikam tu tak apa. Saya rasa tu memang asam garam dalam hidup bisnes. Tapi saya berhati-hati kepada siapa yang dapat DVD ni. Okey, itu komen saya. Dan sekarang saya nak komen pula fanpage Iklan Shop ni ya. Okey, ini saya dah buka fanpage Iklan Shop. Dan kedai online ni dia jual barang-barang muslimah dan juga baby. Okey. Jadi komen pertama saya, okay, atas ni kalau kita tengok dia ada logo Iklan Shop Muslimah and Baby Station. Okay, kemudian dia ada selamat datang lah. Okay, selamat datang ke kedai. Lepas tu ada bagi kontak sikit. Lepas tu ada gambar-gambar sikit. Okay, komen saya sekarang ni, saya tak boleh nak komen banyak-banyak, sebab kalau nak komen banyak sampai bila tak habis video ni. Banyak benda yang kita boleh sembang. Tapi saya rasa saya akan komen yang penting-penting dulu. Okay, pertama sekali, ini agak kontroversi. Ramai orang yang mungkin tak bersetuju dengan saya, tapi saya tak pernah letak nama kedai saya dekat atas ni. Saya tak pernah letak nama kedai, sebab kedai ni banyak. Ada Iklan Shop lah, Butik Diana lah, macam-macam lagi nama-nama kedai yang sebenarnya pada customer tak membawa erti apa-apa. Pada customer, kedai tu hanya satu daripada berpuluh-puluh ribu kedai lain. Bagi dia tak ada apa yang istimewa.
Jadi saya tak letak nama kedai ke atas ni. Biasanya saya akan letak adalah satu tawaran yang menarik, yang bila dia terbuka aja page ni, dia rasa tawaran tu dia terpaksa grab sekarang juga sebab hampir nak tamat tempoh dia. Contohnya saya akan letak dekat sini, katakan hari ni hari ibu. Okey, dan saya letak sini tawaran hari ibu, baju kurung eksklusif, harganya asalnya 120, untuk hari ni dan esok saja harganya RM100. Jadi walaupun pertama, walaupun kita tak branding kedai kita, tapi tak semestinya kita tak boleh letak logo kedai kita dekat bawah. Boleh juga nak branding, tapi bukan letak brand tu dekat atas, letak dekat bawah-bawah sikit. Bila orang dah start beli dan kita dah deliver, kita dah bagi produk tu pada dia, dia dah start percaya pada kedai kita. Time tu lah kita bina brand sikit-sikit. Kita bina brand tu sikit demi sikit, bukannya terus nak bina macam ni. So saya akan gantikan, instead of saya letak nama kedai, saya akan letak apa tawaran yang menarik, apa tawaran yang sukar nak ditolak. Okey, nombor 2. Okey, baju kurung ni dengan pakaian baby ni satu pasaran yang sebenarnya senang nak dapat. Senang nak dapat. Dekat kedai pun ada, dia pergi Jasco pun ada, kedai online lain banyak pun ada. Benda ni senang nak dapat. Okey, jadi apa istimewa kedai kita berbanding dengan orang lain? Sebab tu saya cakap kita kena letak tawaran kita. Kita kena letak dekat page ni, yang pertama yang orang nampak ni, apakah perbezaan kita dengan orang lain, supaya dia akan teruskan membaca page kita. Kalau produk tu boleh didapati dengan mudah di mana-mana, okey, kita kena bagi keistimewaan. Tak kisahlah sama ada design baju tu pelik, yang unik, yang tempat orang lain tak ada ke, ataupun harga dia berbeza ke, okey, dan sebagainya. Biasanya macam strategi saya tak letak harga murah. Saya tak letak harga murah langsung. Saya tak gunakan taktik turunkan harga. Sebab kalau semua orang lain gunakan taktik turunkan harga, lama-lama harga dia jadi terlalu murah dan kita pun tak dapat nak cover cost kita. Biasanya saya akan letak memang mahal, tapi saya akan letak bonus-bonus bersama tawaran saya tu. Okey, saya akan letak bonus dan saya akan nampakkan, saya akan cuba bagi dia seolah-olah offer yang RM100 tu nilai dia sebenarnya mungkin RM500. Nilai yang dia dapat tu total dia RM500, tapi dia cuma perlu bayar RM100. Saya buat seolah-olah macam tu. Okey, dan saya buat benda tu dalam kuantiti yang terhad supaya tak ramai orang yang dapat rebut peluang tu, ya. Okey, jadi itu saja tips saya buat kali ni. Saya ulang balik. Pertama sekali, kalau saya akan buang nama kedai ni dan saya akan letak tawaran offer bagi produk yang spesifik. Okey, dan saya rasa yang ni semua boleh buang. Hubungi kami ni semua boleh buang dan letak di bawah. Sebab apa? Bila orang bila dia masuk page ni, bagi saya, bila saya dah baca ni, saya dah tengok gambar ni, apa next? Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya tak tahu nak klik ke mana. Saya tak tahu apa nak buat. Jadi buang nama kedai, letak tawaran dan letak apa yang saya kena buat seterusnya. Sama ada klik sini ke ataupun SMS ke, kena ada arahan apa yang kita nak suruh dia buat pada step seterusnya. Okey, jadi itu saja komen saya setakat ni. Saya rasa pasaran baju kurung dan baby ni okey, ya, memang boleh buat duit dalam Facebook. Cuma strategi dia, dan kita kena ada perbezaan dengan orang lain sebab ramai orang jual benda ni. Okey, itu saja sesi soal jawab bisnes Facebook buat kali ni, dan insyaAllah saya akan juga kongsi video-video lain di masa akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi.